Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, kepada pemateri Chinese class hari ini yaitu Wang Xin Lause dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita semua masih diberikan anugerah, rahmat, serta kesehatan, sehingga dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara Chinese Class tahun 2023 secara online yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Mandarin Universitas Negeri Surabaya. Baik, sebelum memasuki acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Lalu untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Saudara Muhammad Lutfi selaku moderator sekaligus translator. Kepada Saudara Lutfi, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Aiko selaku MC. Saya Muhammad Lutfi selaku moderator yang akan memandu acara tenis kelas pada hari ini. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh dosen native terkait dari Tiongkok, yaitu Wang Xin Laoshi, dengan topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang budaya festival Tionghoa. Nah, berikut pemaparan materi kita. Sebelum masuk ke pemaparan materi, alangkah baiknya saya akan memberikan secara singkat profil pemateri kita hari ini. Boleh minta tolong kepada para panitia untuk share screen CV pemateri. Oke, sebentar. Oke, berikut merupakan CV dari pemateri. Beliau merupakan dosen dari Universitas Negeri Surabaya yang mana pada tahun 2021, mohon maaf sebelumnya, namanya Ibu Wang Sin ya teman-teman. Teman-teman bisa memanggilnya Wang Laos. Oke. Untuk Jiaosu Beijing, dia pernah background pendidikannya, dia pernah tahun 2021 menjadi guru untuk foreign people, yang mana dia mengajar bahasa Mandarin untuk mahasiswa internasional asing. Kemudian di tahun 2017 dia juga menjadi salah satu mahasiswa di Poland University, yang mana dia juga mengajar bahasa Mandarin. Kemudian dari pengalamannya sendiri teman-teman, nah dia pengalamannya ini, dia juga pernah menjadi salah satu pengisi di salah satu universitas tingkat tinggi, yang mana pada tahun 2023 bulan Januari hingga bulan Maret dia juga mengajar sebagai bahasa Mandarin. Kemudian dia juga mengajar sebagai guru bahasa Mandarin privat untuk mahasiswa internasional di mana di Tiongkok sana tahun 2022. Kemudian juga dia berpartisipasi dalam kelas HSK, yang mana untuk mempersiapkan mahasiswa internasional untuk melanjutkan ke jenjang ujian HSK teman-teman. Nih bagi teman-teman yang ingin melanjutkan bahasa Mandarin ke jenjang yang lebih serius, yang mana teman-teman bisa melanjutkan ke ujian-ujian Hanyu Shiping Kaoshi, yang mana Hanyu Shiping Kaoshi merupakan acuan standarisasi sertifikat untuk kelulusan bahasa Mandarin teman-teman. Kemudian ada Su Jingli, yang mana Bu Wangsin sendiri ini juga pernah memiliki banyak pengalaman teman-teman, baik dalam pengalaman eh, di museum maupun di salah satu SMA dan universitas terkait yang telah dipaparkan di CV itu teman-teman. Nah, kemudian ada Xiaowen Jingli, dia juga pernah mengajar di Huazhong Sifantashue, yang mana kita memiliki Memorandum of Understanding dari Huazhong Sifantashue atau Central China Normal University dengan Universitas Negeri Surabaya, yang mana hasil dari MOU tersebut menjelaskan bahwa guru dari dosen terkait memiliki kerjasama antar Universitas Negeri Surabaya, sehingga Bu Wangsin sendiri menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya menjadi dosen tetap dan mengajar bahasa Mandarin di sana. Berikut merupakan pemaparan materi singkat dari dosen terkait. Untuk lebih jelasnya, em, teman-teman bisa chat saya sendiri, mungkin gurunya bagaimana kak, ataupun apakah gurunya kayak gini kak. Oke, teman-teman bisa langsung chat aja terkait ya. Nah, kemudian berikut tadi sudah dipaparkan materinya. Saat ini em, kita langsung saja kepada pematerinya. Saya ucapkan halo, eh, Wang Los, ni hao.
你好，可以听到吗？哦，可以听到的，老师，您在吗？哦，好，我在，好，可以开始的，谢谢。可以开始了。哇，你今天这么漂亮啊！可以开始了吗？可以，老师。好的，好的。Hello，大家早上好，很高兴能和你们一起了解中国的节日。你们知道中国都有哪些节日吗？我们一起看一下，在中国一些比较重要的节日，它们叫什么名字？第一个是春节，是一家人团聚的时候，和印尼的开斋节一样重要。第二个元宵节，第三个是清明节，还有端午节。那个王老师，不好意思，可以，我可以知道就是你的声音还没出来的。啊，我看看，现在有声音吗？可以听到我说话吗？可以听到我说话吗？可以听到我的声音吗？现在？还没有听到老师。可以，那个老师。你播视频的时候，这不是有那个 share sound 的吗？嗯，给那个给填的。好，所以从开始都没有听见，对吗？啊，这些听见了吗？我刚才说的。那我需要从头开始吗？因为刚才没有听见。好，那我现在从头开始了，可以吗？好，可以开始吗？啊，好。开始吧。好啊，大家上午好。今天我们一起来了解一下中国的节日。我们先来看一下中国有哪一些比较重要的节日。第一个是春节，这是一年中最重要的节日。在这个时候呢，所有人都会放假回家，和家人一起庆祝，就像在印尼开斋节一样。是一个比较重要的公共假期。第二个是元宵节，元宵节也是春节的结束。元宵节之后，大家就要回去开始上班、开始学习、开始工作。第三个是清明节，下一个是端午节。端午节的时候，我们可以看到图片中有龙舟，这一天会有比赛，赛龙舟的比赛，也会吃粽子。这个是七夕，是中国传统的情人节。好，下一个是中秋节。我们可以看到中秋节这张图片上有兔子，有一种美食叫月饼，还有灯笼，有很圆的月亮。这个和我们今天要介绍的中秋节有关系。中国有很多的节日，那我们今天呢，我们一起来了解两个和月亮有关的节日：元宵节和中秋节。
我们可以看到，这里元宵节是农历的正月15，例如今年的元宵节在2月5号，中秋节在农历8月15，在2023年9月29号。为什么他们的日期不一样呢？第一个，农历是中国一种传统的纪年方法，所以我们一般说元宵节在正月15，中秋节在8月15。如果你听到有人这样来表示他的节日时间，那他用的是中国传统的一种纪年方法，和我们现在在手机上看到的今天2023年7月9号是不一样的纪年时间，不一样的时间表示法。Oke teman-teman, dari pemaparan tadi yang telah disampaikan oleh Wang Lause, seperti kita tahu ada banyak sekali festival di Tiongkok, terutama itu ada festival Perahu Naga, ada festival Lampion, dan festival pertengahan musim gugur nih teman-teman. Nah, untuk materi kali ini kita hanya akan menjelaskan terkait dengan festival pertengahan musim gugur dan juga festival Lampion nih. Nah, teman-teman, untuk festival Lampion tadi atau Yuanxiaojie tadi itu kalau di Tiongkok sendiri dilaksanakannya kurang lebih sekitaran tanggal 5 Februari teman-teman, tahun 5 Februari, bulan Februari gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk festival musim gugur sendiri itu lebih sering dilaksanakan pada bulan September teman-teman. Tentunya bisa di September tengah ataupun September akhir, tergantung dengan kapan musim dingin itu masuk. Sebelum musim dingin kan ada musim gugur teman-teman, seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya di festival Lantern kita biasanya itu makan congce, kalau misalnya di Indonesia itu namanya bakcang. Nah, kalau misalnya di festival musim gugur sendiri kita itu merayakannya dengan makan kue bulan teman-teman, seperti itu. Halo, oke, Jishu. 好的。好，我们先来看第一个节日中秋节。那中秋节为什么叫中秋节呢？什么时候庆祝中秋节？在印尼只有2个季节，雨季和旱季，但是在中国有春季、夏季、秋季和冬季。在一年的秋季的中间这一天有一个重要的节日，每年农历8月15日是传统的中秋节。因为这一天在秋季的中期，所以这个节日的名字叫中秋节。中秋节为什么要庆祝中秋节呢？在中秋节这一天，你们可以抬头看天上的月亮，非常圆，像一个盘子一样圆。那很多人喜欢拍照，遇到好看的东西会拍照分享给别人。在中秋节这一天，你也可以拍圆圆的月亮，和家人分享，和朋友分享。在这一天，因为天上的月亮非常圆，非常漂亮，所以每个人都会抬头看天空。当你看到天空月亮是圆的时候，你也想和家人一样在一起，和家人团聚。所以中秋节的圆月总是和团聚联系在一起。那这一天也是一个团圆的节日。Oke teman-teman, tadi pemaparan dari Wang Silause sudah menjelaskan kenapa disebut dengan festival musim gugur sendiri teman-teman. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini teman-teman tahu kan, di Indonesia tuh hanya ada 2 musim teman-teman, yang mana ada musim hujan sama musim kemarau. Nah, kalau di Tiongkok itu teman-teman pasti tahu kan, kalau misalnya di daerah negara utara ataupun barat pasti ada 4 musim teman-teman. Nah, kalau di Tiongkok sendiri pada musim gugur itu setiap tahun pada tanggal 15 biasanya bulan ke-8 kalender lunar teman-teman, yaitu kalendernya orang Tiongkok, yang mana festival pertengahan musim gugur ini dilaksanakan secara serentak bersama-sama dengan keluarga teman-teman. Nah, di festival musim gugur ini sendiri teman-teman bisa mengabadikan momen bersama dengan mengambil gambar dan menyaksikan
yang mana bulan itu terang-terangnya dan bulat-bulatnya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman lihat keluar bulannya tuh bulat banget teman-teman dan terang banget seperti itu. Nah, itulah kenapa dinamakan Festival Musim Gugur. 好了，好的，老师，可以继续。在中秋节，只有中国人会过中秋节吗？我们一起看，其实，在东亚的很多国家，比如日本、韩国、马来西亚和越南，都会庆祝中秋节，而且，尤其是对中国和越南来说，中秋节是最重要的传统节日之一。呃，在中国和印尼一样，在每一个传统节日、重要的节日都会有假期，所以在中秋节也会有3天假期。希望大家和家人可以在一起团聚。Oke teman-teman, jadi sebenarnya siapa aja yang merayakan Cheongju ini sendiri atau Festival Musim Gugur sendiri. Nah, di dunia ini sendiri ada 4 negara yang merayakan musim gugur sendiri. Biasanya di daerah Asia Timur teman-teman, seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Malaysia, Vietnam. Ada juga Singapura mungkin sebagian etnis ataupun Malaysia dan Indonesia pun ada teman-teman di sebagian wilayah untuk melaksanakan Festival Musim Gugur ini sendiri. Nah, untuk festival musim gugur sendiri merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga, mengabadikan momen tadi itu teman-teman. Nah, untuk yang merayakan tadi di Indonesia juga ada sebagian teman-teman, mungkin di wilayah Surabaya nih teman-teman ataupun Jakarta. Terima kasih seperti itu. Oke, halo, oke, 继续。好，每一个节日都有属于它自己的小故事。如果你们在中国或者看一些中国的中秋节的视频的时候，他们总会讲到嫦娥和玉兔。那这2个人物，嫦娥和玉兔和中秋节有什么关系呢？我们一起看一个视频，了解一下为什么人们会在中秋节总是提到嫦娥和玉兔。Nah, teman-teman, untuk Xinhua Kushi atau yang kita sebut sebagai cerita legenda. Nah, di dalam Cheongju sendiri atau Festival Musim Gugur sendiri tentu saja tak lupa ada namanya sebuah cerita dan legenda, teman-teman. Nah, di mana legenda itu ada legenda Chang'e dan legenda dari Yitu atau kelinci tadi. Nah, untuk teman-teman ingin lihat legendanya akan dipaparkan oleh Bu Wangsin dalam bentuk video teman-teman. Kita saksikan bersama-sama. Oke. 好的，老师，可以。有声音吗？有老师，但是可以大点声。好。老师不好意思我没有，你声音没有，老师。好，听不到吗？听不到啊。可以吗？
现在可以吗？老样子，老师还是一样的，没有出来。没有出来。等一下，我看一下。Festival. According to legend, ancient times, there were 10 sounds in the sky simultaneously, and to the strong exposure and extreme temperature made people's lives misery. A hero named Bull came along, shut down 9 suns, and saved the world. To reward his bravery, the Queen Mother gave him an elixir as a reward. Chang He, Yi's wife, served by accident and became immortal. Since immortals cannot remain in the mortal realm, he had to leave the earth, ascended to the moon, and could only watch the human world from afar.第一个故事讲的是嫦娥，她为什么要去月亮上居住？为什么一提到中秋节，人们会提起嫦娥的故事？嫦娥吃了一种药，变成了神仙，所以她必须要住在月亮上。她住在月亮之后，有一家兔子，他们送了一只兔子去月亮上陪伴嫦娥，所以在中国古代，很多人都认为在中秋节，月亮会有嫦娥和兔子出现，所以这也是为什么大家在这个节日的时候总会抬头看月亮，他们想看到月亮上是不是真的有嫦娥和兔子住在那里。除了这个故事讲为什么嫦娥和玉兔在月亮上，在中秋节庆祝的时候，比如说放花灯的时候，有一些灯的形状总是和兔子和嫦娥有关系。Oke teman-teman, tadi sudah dipaparkan sama Bu Angsin terkait dengan
legenda yang terjadi di festival pertengahan musim gugur nih teman-teman. Tadi ada Chang'e Penyue atau Chang'e terbang ke bulan teman-teman. Teman-teman kalau tahu misalnya yang ada di teman-teman kalau salah suka main Mobile Legends atau games itu teman-teman, kan ada itu namanya Chang'e kan, hero Chang'e. Nah, di mana Chang'e itu sendiri kalau di kisah legenda orang Tiongkok sendiri, dia itu adalah seorang dewi bulan yang suka bernyanyi teman-teman. Nah, saking dia suka bernyanyi, kemudian suara juga bagus, enak didengar, kemudian warga desa pun ketika merasa sedih ataupun kecewa ataupun apapun, Dewi Bulan hadir dalam mereka untuk menghiburnya, sehingga dia pun pergi ke bulan. Ketika dia bernyanyi, bintang-bintang pun ikut bahagia. Sehingga kalau teman-teman lihat hero di Mobile Legends itu kan untuk jurusnya kan pasti ngeluarin bintang-bintang gitu teman-teman. Nah, itu merupakan legenda dari Tiongkok teman-teman. Nah, untuk Yu Tu Tao Yao tadi itu sebuah kelinci giok yang meramu obat, yang mana kelinci tersebut itu tinggal di bawah bulan tadi teman-teman. Nah, dia bersama dengan anak-anaknya ketika ada festival musim gugur tadi, ada lunar itu, pas bulan lagi bulat-bulatnya teman-teman, lagi terang-terangnya, dia bersama anak-anaknya kelinci tersebut dan juga merayakan festival musim gugur bersama. Namun dia pun mewakili anak-anaknya tidak percaya teman-teman, dikarenakan apakah benar di atas bulan tersebut ada Chang'e ataupun ada tadi. Kalaupun ada, aku ingin menemani Chang'e bernyanyi di atas bulan sana. Jadi kedua cerita tersebut tadi saling berhubungan dengan festival ini, yang mana festival ini menandakan sebuah legenda Chang'e dan juga Yutu tadi ataupun kelinci seperti itu. Oke, Laos. 现在我们一起看一下中秋节人们会做什么事情来庆祝这样一个重要的节日。第一个就是赏月，在这一天，月亮是一年中最圆最大的时候。希望今年的中秋节，你们也可以想起抬头看一下月亮，看是不是你看到最圆的时候。因为月亮很圆，所以人们把这一天作为团圆的节日。在这一天，一家人会坐在一起，抬头欣赏月亮。当月亮升起的时候，每个人会许下美好的祝福。那个您的 PPT 还没换的，老师，实在不好意思，这是元宵节的那个。是现在可以的。Oke teman-teman, terkait dengan Shengyu ataupun kita bahasanya menikmati bulan ini teman-teman. Nah, ketika malam festival musim gugur di pertengahan bulan itu bulan itu waktu itu pada besar-besarnya, kemudian waktu terang-terangnya teman-teman. Nah, festival musim gugur sendiri ini merupakan salah satu festival terpenting di Tiongkok teman-teman, yang mana ketika bulan tersebut menyinari, semua keluarga berkumpul di rumah mereka dan merayakannya bersama dengan keluarga mereka. Nah, kenapa ketika festival musim gugur itu tiba di Tiongkok, di Jepang ataupun di Vietnam sendiri, pemerintah mereka itu mengebijakan kalau mereka memberi mereka itu libur 3 hari teman-teman. Jadi ketika 3 hari libur itu bulan lagi terang-terangnya, dan keluarga mereka disuruh untuk kumpul bersama keluarga mereka, merayakannya bersama-sama dengan menikmati hidangan bersama-sama. Nah, juga banyak orang teman-teman juga berharap dan berdoa untuk kebaikan diri mereka dan sekeluarga ketika festival musim gugur tiba di malam hari tentu teman-teman, seperti itu. Oke, Laos. 第二个庆祝方式是吃月饼。如果要过节日不吃一点好的东西怎么可以呢？在中秋节的时候吃的一个最有特色的东西叫月饼。在这张图片上有很多月饼。月饼呢，它是中国一种传统的点心糕点。月饼和月亮，因为月亮是圆的，所以它要做成和月亮形状类似的东西，表示团圆。如果你吃到了月饼，这一天也是和家人一起团聚，和家人一起分享月亮，分享月饼。
分享月饼，和朋友一起分享月饼。每一年都会有不同口味的月饼和不同种类的月饼出现。大家喜欢的月饼口味呢也有很多，比如说有五仁月饼，这是最早最传统的一种月饼，很多年纪比较大的人喜欢吃这种月饼。还有蛋黄月饼，可以看到像两个鸡蛋，有两个鸡蛋一样。豆沙月饼里面可能是红豆味的红豆馅，然后水果月饼你可以买你自己喜欢吃的水果的口味。还有冰皮月饼，这是非常受年轻人喜欢的一种，它的味道和冰淇淋差不多。然后我们也可以看到月饼除了口味不一样，它的外貌、它的外形也非常的漂亮，非常的独特。因为要受年轻人的喜欢，所以它在不断的创新。Oke teman-teman, kalau misalnya ketika kita merayakan festival musim gugur ini sendiri teman-teman, tak mungkin kalau kita nggak makan yang namanya hidangan paling utama di festival musim gugur ini, yaitu kue bulan teman-teman. Nah, kue bulan ini sendiri setiap tahunnya itu ada jenis yang keluar, jenis baru yang keluar, ataupun rasa baru yang keluar. Nah, biasanya kalau misalnya di Indonesia sendiri, kue bulan ini isinya itu bakcang itu teman-teman, isinya kacang merah dan juga buah-buahan. Nah, tapi kalau di Tiongkok ini ada berbagai macam jenis kue bulan yang isinya beragam dan variatif teman-teman. Tapi kelima kue bulan tersebut memiliki karakteristik dan rasa yang berbeda-beda teman-teman. Mungkin teman-teman ingin bertanya nih, yang ini rasanya bagaimana Lause, ataupun yang sele itu rasanya bagaimana. Nanti di akhir sesi kita akan mengadakan Q&A bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana kue bulan ini sendiri, baik dari segi rasa maupun tekstur seperti itu. Oke Lause. 下一个是放孔明灯，这是一种灯笼，它的名字叫孔明。孔明灯在中秋节这一天的晚上，如果你要赏月，你会去外面赏月，然后你可以在街边、在河边放孔明灯。在孔明灯上，在它的外表上，你可以直接用字写下你的愿望、你的心愿，你想要实现什么愿望，然后写在这个孔明灯上，再把它点燃放到空中。像这样的一种孔明灯，然后把它放在空中。Oke teman-teman, nah tadi ada festival musim bukan, tadi festival lampion teman-teman. Nah, di festival lampion ini sendiri biasanya kalau di Tiongkok itu sering merayakannya bareng teman teman-teman. Nah, festival lampion sendiri itu berisi pengharapan dan penghayatan, serta teman-teman kalau misalnya punya aku pengen ini nih, aku pengen itu, ataupun aku ingin masuk universitas ini, atau ingin tergapai cita-cita ini, teman-teman bisa menempelkan secari kertas di samping ataupun di bawah lampion tadi, sehingga ketika teman menerbangkannya, teman-teman bisa berharap dalam kedamaian teman-teman masing-masing, seperti itu. Oke, Los. 现在我们一起来选择一下哪一个是正确的答案。中秋节我们是吃月饼还是吃粽子呢？你们知道粽子是哪一个节日会吃的东西吗？Oke teman-teman, sekarang kita ada Xiao Games ini teman-teman. Nah teman-teman ini bisa raise hand-nya siapa yang tahu jawabannya. Teman-teman tahu nggak kebiasaan apa yang dilakukan orang Tiongkok pada waktu festival musim gugur? Bisa raise hand-nya teman-teman. Yang pertama ada Ciyuebing, itu makan kue bulan, atau Cicongzi itu ada makan bakcang teman-teman. Teman-teman bisa raise hand-nya bagi yang tahu. Ketika kebiasaan festival musim gugur tadi, kebiasaan apa yang biasanya sering dilakukan? Makan kue bulan atau makan bakcang teman-teman? Bisa resennya kemudian jawab pertanyaannya. 你还记得吗？在中秋节我们是吃什么？哦，这个是还有人的老师，哇。Oke, silakan Mbak Meta. Oke, Mbak Meta bisa on mic-nya Mbak.
Untuk kebiasaannya apa nih Mbak? 吃月饼还是吃粽子？七月饼，哇，这大的对吗，老师？月饼。Wah, 特别厉害. Oke. Terima kasih Mbak Meta, jawabannya sangat benar sekali. 第二个，哇，好第二厉害。个问题，中秋节吃月亮还是赏月？ Nah, untuk pertanyaan kedua nih teman-teman, terkaitnya soalnya masih sama teman-teman. Kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang Tiongkok pada saat festival musim gugur? Yang pertama, Xiangyue itu menikmati atau melihat bulan teman-teman, atau Xiyueliang atau makan bulan teman-teman. Yang mana? Bisa rasanya menikmati bulan atau makan bulan? Kalau aku sih makan bulan. Yang mana teman-teman? Bisa rasanya? Silakan. Waduh, ini pada malu-malu ini. Aduh, ini menikmati bulan atau makan bulan teman-teman, silakan. Nggak ada yang jawab kah? Pertanyaan sangat mudah teman-teman. Wah, ini ada Mbak Meta lagi. Semangat banget Mbak Meta hari ini ya Allah. Silakan Mbak Meta. 赏月， 哇，赏月，答的对吗，老师？对，答案是赏月是对的。哇，特别厉害。一个问题，这个灯我们是放孔明灯呢，还是玩这个灯笼？ Nah, untuk pertanyaan ketiga nih teman-teman, ketika malam festival musim gugur tadi, kita biasanya menghidupkan lampion yang bentuknya kotak kongmingdeng seperti ini, atau kita bermain lampu naga teman-teman. Yang mana? Main lampu naga atau main lampion, atau menerbangkan lampion? Silakan. Festival musim gugur. Wah, ayo silakan teman-teman, mungkin dari panitia ada yang mau jawab. Oh, ini ada Mbak Adelina. Wah, semangat sekali Mbak Adelina. Oke, silakan Mbak, bisa on mic-nya. Halo Mbak Adelina.我们一起来看一下，这个答案是放孔明灯，把它放到天空中，不是玩它，因为它上面有你美好的祝福，所以要把它放在空中，希望可以实现你的愿望。好，这是我们的第一个节日中秋节。那现在我们再看一下第二个节日元宵节。我们看一下元宵节我们应该做一些什么事情。好，现在可以看到元宵节3个字吗？可以。看得到老师 ，OK。可以吗？好，可以。好，现在我们一起看和月亮有关的第二个节日元宵节。元宵节为什么叫元宵节呢？元宵节又叫上元节或者灯节，因为在这一天也是我们需要有很多花灯，有很多漂亮的灯笼，所以呢有很多灯，它的另一个名字叫做灯节。它是在春节之后的第一个重要节日，也是春节的结束。因为春节是正月初1，元宵节是正月15。
刚好有15天的假期，所以元宵节算是春节之后的第一个重要节日，是春节的结束，也是中国最重要的传统节日之一。在中国，我们刚才讲的农历是这一年的第一个月那正月15是元宵节，意思是在第一个月，一年中第一个月的15号这一天晚上，古代人把它叫做宵，所以在第一个月亮很圆的这一天晚上，就是正月15这一天，叫做元宵节。Oke teman-teman, selanjutnya merupakan ada Yuanxiaojie atau Festival Lampion ini teman-teman. Nah, Festival Lampion ini sendiri merupakan salah satu festival penting di Tiongkok sana tersendiri teman-teman. Kemudian Festival Lampion sendiri ini merupakan atau yang kita sebut dengan festival Xiangyuan, yang mana festival kecahayaan atau festival lampu itu sendiri teman-teman. Nah, biasanya festival lampion ini dilaksanakan pada malam hari bulan pertama di kalender lunar teman-temannya, bukan kalender Masehi, kalender lunar bulan pertama di tanggal 15 teman-teman, seperti itu. Oke, Laos. 我们看一下元宵节大家会做一些什么事情。首先第一个也是非常重要的，就是要吃什么美食呢？在元宵节我们吃的一种东西叫做元宵，和节日的名字一样，吃的这个食物的名字叫元宵。元宵作为食品在中国有非常久的历史，元宵是元宵节很有特色的一种食品，所以元宵节的名字除了和它的时间有关系，也和它所吃的食物有关系。元宵像我们右边的图片一样，它是外边是白色的糯米做成的，里面和月饼一样也有各种口味，可以有白糖、玫瑰、芝麻、豆沙等不同的口味。先用这种东西包裹一下，用糯米包裹一下，然后把它做成圆圆的形状，再可以煮、可以炸，有各种吃法。因为元宵也是圆的，它和月亮也有关系，所以呢，元宵也代表着团圆美满的意思。而且元宵是这种东西，它在中国的北方叫做汤圆，在中国的南方叫做元宵。虽然它们的名字不一样，但它们表示的都是元宵这样的一种食物。Nah, teman-teman, terkait dengan festival lampion tadi ini sendiri, tak lupa ada makanannya yang paling khusus nih teman-teman. Nah, di dalam festival Yuanxiao atau festival lampion sendiri itu ada berbagai macam istilahnya, teman-teman kalau tahu di Indonesia namanya dumpling teman-teman, ataupun makanan-makanan kayak siomay gitu teman-teman. Nah, itu ada yang fermentasi dari beras, terbuat dari fermentasi beras, yang mana sangat manis itu teman-teman. Nah, di festival Lantern sendiri ini, makanan tersebut kalau misalnya di utara sama di selatan itu penyebutannya beda teman-teman, tapi terkait dengan rasa, bentuk, dan karakteristik itu all of them itu sama teman-teman. Nah, rasa, bentuk itu sama tapi penyebutannya berbeda teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin membuatnya, itu buatnya gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa cari di YouTube ataupun di kalau di Tiongkok itu kita nyebutnya yoku, teman-teman bisa lihat di sana. Teman-teman bisa lihat buatnya, bagaimana cara membuat simple dumpling tadi sendiri teman-teman. Oke, Los. 第二个很有趣的一种活动是猜灯谜，也是在灯笼上。在灯笼上，我们这次不是写你的愿望，是你可以在上面写一个问题，在许多灯笼上写一些问题，然后会
在一些地方会举办这样的活动，可能在公园、在街道上会有许多灯笼，上面写了很多问题，然后可以让路过的人，让在这天晚上去游玩的人去猜这个问题的答案。如果你可以猜对这个问题的答案，你可能会得到一个小礼品，得到小奖品。然后猜的问题越多，你在新年会有更多的福气。那个老师，给我2分钟，就是我们换一下翻译者啊，因为是我的家是没电了，不好意思啊，实在不好意思。好，那我现在展示一下做元宵的视频，可以吗？好，可以，老师。Teman-teman terkait dengan Guessing Lantern Festival sendiri ataupun Festival Lampion ini sendiri merupakan esensi dari Shangyuan tadi teman-teman, yang mana Shangyuan merupakan bahasa lain dari musim Lantern Festival sendiri. Nah, ketika Lantern Festival tadi ada pengharapan teman-teman. Nah, pengharapan ini di utara sama di selatan itu berbeda. Teman-teman mungkin bertanyakan, utara sama selatan itu apa, Kak? Nah, di utara itu Beifang dan Nanfang, teman-teman. Nah, Beifang sendiri itu kalau di utara itu kita itu pengharapannya kadang berbeda terkait dengan apa yang ingin diharapkan. Di selatan juga sama. Nah, untuk budaya terkait dengan mereka kumpul bersama keluarga ataupun mereka makanan itu juga berbeda teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan ke Mawang Lause di sesi berikutnya seperti ini. Oke. Oke, Lause. 首先需要准备一些东西，然后Right here on this mountain, we are standing, holding dreams with open hands against the sky. So clear, it's better than we planned it. It's back story comes together. Chapter. It's true.
那个王老师你在吗？就是实在不好意思啊，就是你的视频我们还没有看不到的，就是不好意思啊。现在可以吗？现在可以继续了吗？可以，老师。但是如果你想介绍一下这个是到底是在什么地方的，还是那个验货的那个地方是叫什么的？其他的那个不想介绍吗？是在河南洛阳。哇，就是那个老君山的那个吗？老君山，对，是那个地方。Oke teman-teman. Jadi kembang api ini terjadi di Henan, Provinsi Henan, daerah Luoyang. Kalau teman-teman tidak tahu Luoyang, teman-teman misalnya tahu Gunung Laojun, di mana tempat-tempat Gunung Laojun itu tempat-tempat bersejarah teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti mau pergi ke Tiongkok, ini merupakan destinasi wajib rekomendasi dari Bu Wangsin, yaitu Henan, Luoyang. Oke, Laos. 我们刚才看到的是河南洛阳的烟花表演，这是在今年2023年的元宵节晚上，正月15这一天进行的烟花表演。我们刚才看到，在这个烟花中，它的时间很长，而且在烟花表演的过程中会有不同的形状、不同的图案，有文字，有一个星的形状，还有一个人的头像。这是元宵节这一天会有烟花表演，在春节的时候也有烟花表演。在元宵节这一天的晚上，除了灯会，美丽的烟火也是非常令人喜欢、非常令人喜爱的一种活动。
除了在春节会有烟花表演，许多人在过春节的时候会在家里买很多烟花，然后会留到元宵节这一天放。然后许多城市也会主办一些烟火活动，让市民在这一天欣赏美丽的烟花。就像刚才的洛阳的烟花一样，在其他一些城市，比如西安、上海、杭州、武汉，都有非常盛大的烟花表演。Oke teman-teman, jadi di Henan Loyang sendiri memiliki karakteristik sendiri baik dari performa kembang apinya, bagaimana perayaannya atau aktivitasnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya memiliki waktu kesempatan lah, memiliki kesempatan untuk pergi ke sana, teman-teman bisa mengunjungi tempat-tempat yang sekiranya itu memiliki tempat sejarah seperti Xi'an, kemudian ada Henan maupun Shanghai yang mana memiliki perayaan-perayaan besar perayaan-perayaan besar musim lampu ini teman-teman. Jadi teman-teman sana bisa melihat lampu-lampu naga atau lampu-lampu yang berhiasan di atas sana, baik itu berupa kembang api maupun peninggalan-peninggalan kekaisaran dinasti yang dicahayakan. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih punya pasangan ataupun punya teman dekat ataupun punya sahabat keluarga dekat, bisa nih teman-teman rekomendasiin ajak ke Henan sama Luoyang nih tadi teman-teman, seperti itu. Oke, Mas. 可以看到我的屏幕吧？看不到。可以吗？那个我再问其他的那个，看得到的 ，OK 了。这个很重要的活动是看灯会，在元宵节这一天的灯火。一些灯笼的展览会比中秋节更多一点。元宵节是一个非常浪漫的节日，在古代也是情人约会的节日。这一天晚上放烟火很热闹，然后看灯呢，放花灯也代表着中国人民想要辟邪除灾，希望有更多福气的美好愿望。然后灯会呢，它的灯笼也是有各种的形状，我们可以看一下，有些灯笼会做成特殊的造型，比如生肖的形状，还有和兔子有关的形状，和12生肖有关的形状。今年是兔年，所以可以在公园中看到很多和兔子有关的灯笼，兔子形状的灯笼。而且这些灯笼一般都是红色的，因为中国觉得红色是很喜庆的颜色，在一些节日和庆典上都会看到红色的装饰品，红色的东西。然后我们看一个在西安的一些灯笼的展览，灯笼的活动。Oke teman-teman, terkait dengan perayaan lampion tadi sendiri itu kita wajib teman-teman. Hal yang paling wajib kita lakukan ketika perayaan lampion itu sendiri adalah bermain kembang api teman-teman. Nah kalau teman-teman tahu sebenarnya perayaan kembang api sendiri sudah ada pada zaman kekaisaran dinasti sebelumnya teman-teman. Nah ketika teman-teman bermain kembang api di malam pas lunar tadi, teman-teman bisa berpartisipasi bersama keluarga maupun teman-teman, bisa teman terdekat maupun pasangan teman-teman sendiri. Nah itu menimbulkan hal yang romantis dan hal yang sangat tidak bisa dilupakan teman-teman, apalagi kalau teman-teman merayakannya di tempat tadi itu teman-teman, yang mana memiliki sejarah tersendiri. Nah berikut akan dipaparkan oleh Lau Sewang terkait dengan video perayaan itu tadi sendiri teman-teman. Silakan menyaksikan. Oke, Lau. 好的，等一下。
好，这个视频呢是今年在西安的元宵节晚上有很多灯笼的展览。在这一天有许多女生会喜欢穿着汉服在公园里拍照，和灯笼一起合影，然后在公园中也会有一些其他的烟花表演。Video ini merupakan video tahun sekarang di Xi'an yang merupakan video pas malam hari festival musim lantern tadi itu, atau festival lampion tadi itu teman-teman. Itu festival yang terjadi di Xi'an pada tahun ini. Nah, biasanya perempuan-perempuan di sana itu suka memakai hanfu, teman-teman. Kalau tahu hanfu, baju-baju tradisional Tiongkok itu yang berbentuknya kayak dinasti-dinasti zaman dulu itu teman-teman. Nah, di sana itu mereka itu suka untuk berfoto bergembira bersama menggunakan hanfu tersebut tadi. 那个老师有些同学在问我是这样的，穿上那些汉服的是免费还是用钱来租的？因为有人他很喜欢汉服，他有自己的汉服，所以很多人是带着自己的汉服去的。然后你也可以在那里租汉服，拍照，可以让jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman punya kesempatan ke Tiongkok ataupun ke Xi'an tadi, teman-teman bisa membeli sendiri ya pakaian hanfu tadi, nggak begitu mahal kok kalau teman-teman beli di online shop di Tiongkok. Nah, dan juga di sana juga ada tempat penyewaan untuk hanfu tadi. Harganya bervariatif tergantung dengan tingkat kesulitan motif tadi itu sendiri teman-teman. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Wang Xin 老师。好 ，OK 老师。除了这样一些烟花表演和灯笼表演之外，可能在不同的地方有不同的庆祝方式，在有些地方会有舞龙和舞狮的表演。Selain dari Lantern Festival ini tadi sendiri, setiap daerah itu memiliki ciri khas berbeda-beda teman. Ada yang punya lampu-lampu naga, dan ada yang punya lampu-lampu yang berwarna-warna. Jadi setiap daerah di Tiongkok itu memiliki ciri khas berbeda-beda, baik dari Xi'an maupun Shanghai ataupun yang lain itu memiliki perbedaan masing-masing dari cara mereka merayakan Lantern Festival ini tadi. Oke, Los. 好，我们刚才讲到，在元宵节这一天，有很多人会去玩一种叫猜灯谜的游戏。那我们今天我准备了4道题目，我们一起来猜一猜，他们的答案是什么？是非常有趣的小游戏，一起来猜一猜。 Oke teman-teman, karena ini hampir memasuki acara terakhir, teman-teman bisa on cam-nya terlebih dahulu. Teman-teman, ini ada games dari Laosnya spesial, Laos punya sesuatu buat kalian nih teman-teman. Nah, game ini ada 4 soal. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, nanti ada dari panitia sendiri ada sesuatu nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu teman-teman, ataupun yang nggak bisa on cam tidak apa-apa, tapi aktif menjawab ya teman-teman. Nanti untuk pertanyaannya akan saya terjemahkan. Pertanyaan game seperti apa yang akan disampaikan oleh Wang Xin Laos sendiri. Oke, Laos. 好，第一个问题是什么人不能住在房子里？想一想这个问题和可以看看左边的图片。Oke teman-teman, pertanyaannya adalah, siap-siap ya. Pertanyaannya adalah orang seperti apa yang tidak bisa tinggal di rumah teman-teman? Orang seperti apa yang tidak bisa tinggal di rumah? Biasanya pada musim dingin tidak bisa tinggal di rumah. Teman-teman, kalau musim dingin biasanya buat apa sama salju itu? Tidak bisa tinggal di rumah, bisa tinggal di luar teman-teman. Kalau ditaruh di dalam rumah nanti jadinya seperti itu. Nanti jadinya mencair. Apa itu teman-teman? Orang seperti apa yang tidak bisa tinggal di dalam rumah? Bisanya tinggal di luar rumah.
Teman-teman bisa menjawab pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia teman-teman ya. Bisa share di kolom chat ataupun resennya, nggak apa-apa. Oke, ada Mbak Meta, silakan Mbak Meta. Ya udah dijawab di chat. Oh, udah dijawab di chat ya. Oke, gini aja biar enak kita resen aja ya Mbak siapa tadi namanya? Mbak Girly. Oke, Mbak Girly bisa resennya dulu Mbak Girly. Oke, silakan Mbak Girly bisa on mic-nya. Jawabannya apa nih Mbak Girly? Halo? 说雪人对吗？他在聊天里说雪人，嘛，对，答案是雪人不能住在房子里。答案是对吗？老师是雪人吗？哇，特别厉害。OK， Mbak Girly benar banget。好，可以继续了。看第二个。第二个问题是什么东西干净的时候是黑色的，脏的时候是白色的？在教室里会看到它，每天在教室里都会使用它。Nah, untuk pertanyaan kedua ini teman-teman, benda seperti apa yang kalau misalnya yang misalnya kalau bersih itu hitam, kalau kotor itu warna putih? Biasanya teman-teman itu menjumpainya di dalam kelas setiap hari. Kalau dibersihkan itu kalau pas masih bersih itu warna hitam, tapi kalau kotor warna putih. Oke, silakan Mbak Meta. Papan tulis kapur yang hitam itu. Wah, 他说的那个 blackboard 的黑板的老师，答案是怎么？答案是黑板。非常厉害，特别厉害，非常厉害。有一种鼠，有一个大袋子，它是什么鼠？这是一种动物，在澳大利亚有非常多。Pertanyaan selanjutnya ialah hewan seperti apa yang memiliki kantong di depannya dan sering dijumpai di Australia teman-teman? Wah, Mbak Meta lagi rajin banget ya. Oke, silakan Mbak Meta bisa on mic-nya. Kanguru. Wah, 他是的 kangaroo 老师。对，袋鼠。袋鼠。它有一个袋子。大哇，非常厉害。OK， 特别好。可以继续。最后一个问题。什么狗不咬人？它答案是一种吃的东西，一种食物。Oke teman-teman, untuk pertanyaan terakhir ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia sedikit jawabannya linsi ya teman-teman. Nanti jawabannya dalam bahasa Inggris. Ini makanan teman-teman. Jadi anjing seperti apa yang kalau dipelihara itu tidak mau tapi minta dimakan. Anjing seperti apa tidak mau dipelihara tapi maunya dimakan? Apa itu teman-teman? Dalam bahasa Inggris, makanan khasnya biasanya orang Amerika suka makan. Oke Mbak Meta silakan. Hotdog. Wah, 他说的怎么样？老师，热狗。他说的热狗，哇，特别厉害。热狗不咬人。OK， 好，我们的结束了，没有了，谢谢。Oke teman-teman, berikut merupakan paparan dari Wang Xin Lause. Kita berikan apresiasi dan tepuk tangan kepada materi kita hari ini. Wah. Oke teman-teman, untuk sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa resennya teman-teman ya. Apapun itu terkait dengan budaya Tionghoa teman-teman, silakan resennya. 那个老师，好像是今天是有些同学想问问你的，是没关系。可以，有什么问题吗？就是稍等一下啊，我问他们。Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa resennya teman-teman. Apapun itu terkait dengan pertanyaan apapun bisa resennya. Oke, ada Mbak Meta di sini. Silakan Mbak Meta. Ini pasti pingin tahu terkait Tiongkok ini. Waduh, keren banget.
Silakan. Mohon maaf ya, banyak tanya Gak apa-apa, soalnya Mbak. untuk kebutuhan novel. Oh, oke. Gimana Mbak? Yang ada 2 pertanyaan. Hmm. Yang pertama, saya sering melihat di drama kuno untuk menghormati guru itu biasanya menggunakan arak atau persembahan lainnya. Itu bisa diganti pakai teh, dan bagaimana saja langkah-langkah untuk melakukan upacara penghormatan guru? Itu yang pertanyaan yang pertama. Upacara penghormatan guru. How? Oh, bagus. Saya baru dengar juga, Mbak. Iya, oke. Yang kedua, selain kue bulan dan ronde tadi, makanan apa lagi yang biasa dimakan di festival musim gugur? 哦，OK，那个这位学生的有2个问题，老师。第一个问题就是，就是另外的现在的题目，就是在中国以前是要尊重那个老师，这不是他用酒来喝的是那个，可不可以是用茶来的老师？在中国以前要做什么？尊重的那个老师，要尊重的老师。见面的时候是以前是那个在好像是汉代还是其他的代，用一杯酒的来尊重他们的角色，干杯是这样的。但是可不可以现在是不是用酒的来，但是用茶？因为有些在咱们的国家是对酒的喝不了的，不能喝酒，这真的对。以前尊重老师用酒来表示。来表示他们的尊重。可以用茶，可以呀，因为不管是用酒还是用茶，都是你要表示你对老师的尊敬。只要你有对老师尊敬的这个想法、这个心意，没有关系的，都可以。哦，都可以。Jadi untuk menghormati guru, zaman dulu kan tadi Mbak Meta bilang menggunakan arak ya Mbak ya. Sekarang boleh nggak menggunakan teh? Jadi jawaban dari pemateri tadi itu untuk menghormati guru itu tidak harus menggunakan arak. Teman-teman juga bisa menggunakan teh. Sebagian besar kan teman-teman juga nggak bisa minum teh kan teman-teman. Nggak bisa minum teh, nggak bisa minum arak teman-teman. Jadinya nggak boleh kan? Oke, bener banget nih. 那个另外的问题就是tadi pertanyaan apa Mbak? Bisa dengar sekali yang pertanyaan kedua? Yang kedua, selain makan kue bulan, ronde, itu makan apa lagi di festival musim gugur selain 2 makanan itu? Oke, di festival musim gugur tadi selain kue bulan dan ronde itu apa Mbak ya? Aku baru tahu. Kita di sini nyebutnya ronde yang bulat-bulat. Oh, oke. saya nyebutnya beda bukan ronde. Oh, ronde. 那个老师，在中秋节的时候，吃那个月饼，中秋节的时候，另外，吃月饼和吃那个圆圆的那个白白是哪个的？这个是元宵节吃的，对，中秋节只有月饼。对，元宵节的月饼和月饼之一的另外，可不可以吃其他的？你知道那个吃的小点这是什么吗，老师？小一点的是元宵节吃的东西吗？中秋节的就。在中秋节的时候，可不可以吃？有没有那个食物，其他的食物？另外那个月饼和元宵节的食物是哪个？在中秋节，最有代表性的食物就是月饼，然后你可以吃一些自己喜欢的其他东西，还有喝桂花做的酒。哦。但是有没有其他的老师还是来表达这 Oke, untuk Mbak Meta, kalau misalnya ingin makan makanan lain itu bisa saja, cuman untuk mengekspresikan kalau misalnya hari itu hari musim festival musim gugur itu kita biasanya itu makan ronde sama kue bulan tadi Mbak, untuk mengekspresikan kalau hari itu hari festival musim gugur. Nah, sama kayak teman-teman kalau misalnya hari raya Idul Fitri Lebaran gitu kan kita misalnya kan makan apa aja bisa, tapi untuk mengekspresikannya kita makan opor seperti itu teman-teman.
Oke, 还有其他的学生要问吗？等一下，稍等，不好意思老师。Ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Teman-teman terkait ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan budaya Tionghoa? Mumpung ada native-nya teman-teman. Ini native-nya ini sulit banget loh teman-teman dicari teman-teman. Native-nya ini tersertifikasi internasional dan lulusan universitas bagus teman-teman. Jangan khawatir, masih muda. Mungkin dari teman-teman panitia ataupun peserta lain ada yang mau ditanyakan? Bebas teman-teman. Terkait dengan materi hari ini, dan mungkin teman-teman ada unek-unek untuk materi yang di luar ini juga bisa disampaikan teman-teman. Tapi materinya harus ini ya, ada sopannya sedikit teman-teman, seperti itu.哇，这个还有2位学生有问的，老师可以打开摄像头吗？哦，已经打开了。Oke, silakan Mbak Panitia, ada yang ditanyakan, silakan. 好，老师好。你好，你有什么问题？请问一下老师，那老师特别喜欢哪个节日？我喜欢元宵节，因为元宵节的时候我还在家里过节，刚过完春节，所以有很多家人和朋友一起，尤其是在元宵节的晚上，可以去和朋友一起看花灯、猜灯谜，是非常热闹的。因为其他的节日我可能会在学校，在其他的城市不能和家人朋友在一起，但是元宵节可以，所以我非常喜欢元宵节。听到了吗？Oke teman-teman, jadi tadi Mbak Panitianya menanyakan sebenarnya Wang Xin Laosu ini suka festival apa ini teman-teman. Jadi tadi jawaban dari Wang Xin Laosu sendiri, Wang Xin Laosu itu suka festival lampion teman-teman. Yang mana festival lampion sendiri ini memiliki karakteristik dan ciri khas sendiri. Karena mereka perginya malam hari dan pemandangannya itu bagus banget. Kita bisa keluar dengan teman-teman, bersukaria bersama dan mengabadikan momen bersama, baik itu menggunakan pakaian-pakaian tradisional sana ataupun bermain kembang api seperti itu teman-teman. Ada teman-teman barangkali yang ingin memberikan pertanyaan lain lagi, ataupun Mbak Meta mungkin mau bertanya lagi, silakan, nggak apa Mbak. Peserta yang lain mungkin ada yang tanyakan. Ini teman-teman nanti keluar lepas materi teman-teman, misalnya teman-teman ada maba di sini, mahasiswa UNESA Prodi Mandarin. Nah ini teman-teman ada mata kuliah di Ampu Buang Sin terkait dengan budaya nih teman-teman. Teman-teman kalau nggak bertanya di sini nanti nggak keluar di ini, nanti di mata kuliahnya teman-teman. Bisa tanyakan teman-teman biar ngambil start duluan. Nah itu benar tuh kata teman-teman tuh. Ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman sekalian? Tidak ada kah? OK，老师就是没有学生在问的，但是我就是有一个问题想问你的，可以吗？OK，那个我以前是去中国的时候，为什么我不懂他们的话的？老师，就是他们说的比较口语的，比较那个什么，比较快的那个，但是一点点都听不懂，还是他们用方言来表达事情的。你去的是哪个城市呀？就是四川的，还是用四川话吗？还是用普通话的那个？你去的是四川，四川很多人都说的是四川话，说的是他们的方言，而且他们说的特别快，所以你可能听不懂。哦，但是四川和其他的城市来表达那个元宵节的夕阳还是不一样，老师。比西安。每个城市都有自己的庆祝的方式，然后可能每个地方、每个城市里面的小地方也会有不同的。
节日的哦，一般放烟花、看花灯，还有吃这些东西，都是大家都会做的。那你觉得最美的哪一个老师？哪一个地方是最美的？我去过的地方里面，元宵节西安是最美的，因为西安和哦，河南嘛。对，西安和印尼的城市哇，一样比较就是日惹，它是很有历史的一个地方，它的建筑也是那种宫殿城墙的建筑，所以花灯之后，很多穿汉服的人会非常的漂亮。Oke teman-teman, tadi saya bertanya terkait mahasiswa Indonesia, kenapa kalau mahasiswa ataupun international student kalau misalnya pergi ke Tiongkok mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh orang Tiongkok sendiri. Kenapa? Meskipun mereka berbahasa Mandarin tapi mayoritas sama seperti kita teman-teman. Mereka tidak menggunakan bahasa Mandarin, mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing teman-teman. Itulah mengapa mereka ketika berbicara kita tidak mengerti, lebih cepat dan juga lebih apa? Koyu, lebih mulutnya itu lebih khas sendiri teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga tadi saya bertanya tempat seperti apa yang cocok untuk merayakan festival lantern itu sendiri teman-teman. Nah, tadi Wang Silause menyarankan teman-teman kalau punya kesempatan pergi ke Xi'an teman-teman, karena Xi'an merupakan tempat paling bagus untuk merayakan festival lantern itu sendiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa, teman-teman mungkin bisa mencari universitas di Xi'an teman-teman, karena teman-teman bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Xi'an sendiri seperti itu. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi atau dari panitia sudah cukup? Oh, 这是还有一个问题的，这是最后的问题，老师。Oke, pertanyaan terakhir dari Mbak Meta, silakan Mbak Meta. Aku saya mau tanya soal kota Xi'an. Nama kunonya kan Chang'an, tapi itu kenapa dirubah? Saya udah banyak baca buku tapi masih nggak ngerti. OK， 老师这些问题是特别很历史的人，他是很历史的人，我也不知道怎么表达的，就是以前是西安，它的城市不是叫西安的，是长安市，对吗，老师？对。那为什么那个长安改的西安的？你可以解释你可以解释一下给他学生吗？在中国古代有很多的朝代比如说唐朝、汉代，每一个朝代新建立的时候，那个君王、那个领导，他会把他所在的这个城市，因为他不想和以前的一样，所以他会把这个城市再改一个他喜欢的名字。所以西安它也经历了不同的变化，以前叫长安，叫镐京，然后现在叫西安。还有一个原因是因为在古代的时候，长安它可能只表示在这个城市中皇帝居住的那个小小的城墙包裹的那个地方，长安。然后如果其他的一些村庄和它周边的一些城市里的小镇子，它可能是不叫长安这个名字。所以等到现在改这个名字的时候呢，他想把这个范围扩大一点，然后和以前的有一些区别，所以它叫西安，更符合现代，就是现代人对它城市的了解，让它有更多的人会接受这个城市的名字，更加普遍一点。好难哦，不是老师能听懂的，就是你就是借完吗？还是有其他的吗？还有是，第一个是因为君王他想和以前不一样，第二个是因为以前的长安它只是一个小小的地方，是他居住的那个地方，它旁边一些其他就是普通人居住的那个地方不算是在长安城的里面，就是把范围扩大了，就是这个整一个地方都叫西安。Oke, Mbak Menta tadi terkait dengan kenapa zaman dulu itu kenapa namanya Xi'an, padahal zaman dulu itu nama Chang'an, kenapa berubah seperti itu Mbak Meta ya. Jadi terkait dengan pemaparan dari Bu Wangsin sendiri, dia bilang
Tiongkok itu memiliki zaman dulu Tiongkok itu memiliki banyak sekali kekaisaran seperti dinasti Han, kemudian dinasti Tang, dinasti Ming dan lain-lain. Setiap kekaisaran itu mereka memiliki Huangdi. Huangdi itu namanya seperti permaisuri, tahu nggak Meta? Permaisuri ketuanya tuh ibu suri ataupun raja istilahnya, itu namanya Huangdi, raja atau permaisuri. Kalau dipimpin oleh wanita permaisuri, kalau dipimpin oleh laki-laki itu raja. Jadi setiap raja dan permaisuri itu memiliki birokrasi dan pemerintahan yang berbeda-beda. Bagaimana mereka memposisikan diri mereka untuk mengatur letak strategis dari provinsi tersebut. Jadinya ketika pada masalah kekaisaran itu dirubah gitu Mbak Meta. Nah kemudian mungkin ada letak strategis lagi yang membuat awalnya itu Xi'an itu tidak sebesar awalnya Chang'an itu tidak sebesar Xi'an sekarang. Jadi ada pelebaran kota, jadi penyebutannya di Xi'an seperti itu Mbak. Sebentar saya tanyakan lagi ya. 那个老师在什么古代是改那个长安从长安到西安，这在什么古代的？这是在汉朝还是那个唐朝？在什么朝代？嗯，这不好意思，老师，这是问题是有点很历史的人，我不是很历史的人。在现代就是清朝之后，在新中国就是现在这个时期，1940几年。Jadi perpindahan dari perubahan nama Chang'an ke Xi'an itu terjadi pada masa runtuhnya kekaisaran dinasti Qin masuk ke dinasti Han. Runtuhnya kekaisaran dinasti Qin masuk ke dinasti Han. Jadi masuknya itu perubahan nama itu terjadi seperti itu Mbak. Oke, ini kayaknya Mbak Meta ini bersejarah banget ini. 她喜欢写作文的老师，所以问她很历史，特别历史的。好，谢谢。然后等我再说一句，就是因为以前长安它只表示一个很小的地方，所以当把这个地方都叫西安之后，长安就变成了这一个区域的名字，就是在西安有很多区，然后有一个区就叫长安区，长安。Oh oke, jadi di Chang'an dulu tuh pada masa kekaisaran dinasti runtuhnya kekaisaran dinasti Qin itu tadi ada namanya tempat bersejarah, tempat paling sering dikunjungi oleh orang namanya Xi'an. Jadinya karena tempat itu jadi tempat yang paling sering dikunjungi pada zaman memasuki kekaisaran dinasti Han Huangdi-nya berharap kalau misalnya kota kecil itu tadi bisa dikunjungi banyak orang seperti itu. Jadinya provinsi tersebut diberi nama Xi'an seperti itu. Jadi harapannya dia itu di provinsi tersebut itu bisa dikunjungi oleh banyak orang seperti itu Mbak Meta. Apakah sudah cukup Mbak Meta? Udah memberikan masukan? 好，我的明白，谢谢老师，谢谢moderator。Wow, 很厉害。Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari panitia dan para peserta. Mungkin saya kembalikan ke Wang Xin 老师，你有什么问题想给学生们还是没有的？我没有问题。没有问题啊，就是好。mungkin ini akan ada disampaikan oleh para panitia. Mungkin dari MC saya kembalikan, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditutup? Baik, dari saya tidak ada yang ingin disampaikan. Sudah sangat bagus pemaparan materi yang diberikan. OK，所以今天的约会是先到这里啊。王老师真的非常非常感谢啊，已经让您的时间是浪费下啊。谢谢王老师，谢谢。Oke teman-teman, terkait pemaparan tadi sudah selesai disampaikan oleh Bu Wang Xin. Sekarang kita kembali ke acara. Untuk acara hari ini saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan hadir untuk menyaksikan pemaparan dari Wang Xin Laosa terkait dengan budaya Tiongkok. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin bisa on cam-nya teman-teman. Kita akan adakan sesi foto bersama untuk dokumentasi Chinese class pada hari ini. Bisa on cam-nya semua. Tidak apa-apa teman, nggak pakai background juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai background, bisa digunakan virtual background, oke?
Mungkin dari panitia ada yang ingin memimpin memandu jalannya acara? Baik, terima kasih moderator. Tidak terasa kita berada di penghujung acara. Sebelum itu, saya mengajak para hadirin untuk menyalakan kamera. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada peserta panitia yang bertugas untuk memandu sesi dokumentasi, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan memandu sesi dokumentasi. Untuk slide yang pertama, 3, 2, 1. Oke, baik. Untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Oke, baik. Untuk sesi dokumentasi telah selesai, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak lupa saya mengingatkan untuk melakukan presensi yang telah di-share di kolom chat Zoom. Kepada panitia dipersilakan untuk share link presensi. Oke, teman-teman jangan meninggalkan room terlebih dahulu ya, karena ada sesi peserta teraktif nih teman-teman. Teman-teman jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu ya. Ini ada sesi peserta teraktif untuk Chinese class pada hari ini. Mungkin teman-teman bisa on cam bisa, ataupun kalau misalnya nggak bisa on cam nggak apa-apa. Ini mohon izin kepada panitia untuk peserta teraktifnya yang kemarin juga disebutkan atau hari ini aja ya. Panitia? Iya, Mas Lutfi disebutkan sama untuk Dewannya. Oke, untuk dewannya, teman-teman mungkin yang dewannya ada hadir juga langsung di D2-nya. Untuk peserta teraktif Chinese Class tahun 2023 untuk tahun ini, yang pertama ada peserta dari Mbak Meta Octavia. Mbak Meta Octavia mana nih Mbak Meta Octavia ini? Bisa on mic-nya Mbak Meta Octavia? Oke, Mbak Meta Octavia. Wah, Mbak Meta, ya. Mbak Meta Octavia terpilih menjadi peserta teraktif Chinese Class pada tahun ini. Gimana nih Mbak Meta Octavia untuk kesan dan pesannya? Peserta teraktifnya ada 3 teman-teman ya. Teman-teman jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu ya. Kita tanya Mbak Meta dulu. Oke, silakan Mbak Meta. Kaget. Soalnya yang dewan aku cukup diem, pertama-tama diem, cuma makin kesini makin kesana kok makin penasaran. Terus makin penasaran. Ya, terus untung yang kedua aku nggak nyangka kalau yang hari kedua itu bahas tentang kebudayaan. Jadi kebetulan banget sama pertanyaan-pertanyaan yang udah aku siapin buat bikin novel. Jadi membantu banget. Keren banget. Nah, untuk Mbak Meta sendiri ini untuk pemaparan dari hari pertama materinya sama hari kedua bagaimana nih Mbak? Hari pertama dan hari kedua ini? Dua-duanya sama-sama apa ya? Sama-sama bikin aku seneng ada di sini, dan panitianya juga ramah. Lausnya juga membantu banget. Apalagi yang kedua, untung meskipun ngerti cuma satu kata doang, untung ada translator moderator. Yes, yeah. Oke, terima kasih Mbak Meta, selamat ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin panitia bisa menghubungi Mbak Meta ataupun Mbak Meta bisa menghubungi panitia Mbak ya. Terima kasih Mbak Meta. Oke, untuk selanjutnya peserta teraktif Chinese Class 2023 ada Mbak Atia. Mbak Atia di mana nih Mbak Atia? Mbak Atia terpilih menjadi peserta kedua teraktif Chinese Class tahun 2023. Untuk Mbak Atia silakan on mic-nya Mbak. Mbak Atia, apakah ada? Halo, Mbak Atia? Ya. Maaf. Untuk peserta teraktif selanjutnya ada Mbak Atia. Mungkin Mbak Atia bisa on mic-nya Mbak Atia. Halo. Oke, halo Mbak Atia. Apakah Mbak Atia berkenan untuk on cam? Oke, wah Mbak Atia sudah on cam ternyata. Bagaimana nih Mbak kesan dan pesannya Mbak Atia karena sudah terpilih menjadi peserta teraktif di Chinese Class tahun 2023 ini Mbak Atia? Silakan.
Oke, kesan dan pesannya tadi seneng banget Mbak ya. Ada Iya. pesannya yang ingin disampaikan oleh untuk pemateri terkait ataupun untuk para calon peserta mahasiswa Universitas Negeri Surabaya ini. Kalau butuh Mbak Atia ini maba atau bukan ini Mbak Matia? Iya. Wah, maba ini. Gimana nih Mbak? Ada yang ingin disampaikan kesan dan pesannya untuk para maba dan juga pemateri yang hari pertama sama hari kedua? Bagaimana nih Mbak? Untuk pemula seperti saya. Bagaimana Mbak? Mungkin mungkin bisa diulangi lagi sekali Mbak karena kurang terdengar Mbak. Mungkin headset saya bermasalah Mbak. Mohon maaf. Bagaimana Mbak? Mau tadi Mbak? Halo. Iya, halo Mbak Atia, ada masalah kendala di mikrofon kah? Bisa chat di kolom chat Mbak ya jika ada masalah. Mungkin dari panitia terkait bisa membantu teman-teman ya. Ini kayaknya Mbak Atia ada masalah mikrofon ataupun koneksi. Mungkin teman-teman panitia bisa membantu Mbak Atia. Oke, baik. Mungkin karena mungkin terkendala sinyal, jadi kita bisa lanjut ke pemenang selanjutnya untuk peserta atraktif Chinese Class 2023. Mbak Atia bisa menyampaikan kesan dan pesan di kolom chat Zoom. Oke, terima kasih atas Mbak Atia. Karena tadi ada masalah koneksi teman-teman, Mbak Atia bisa share kesan dan pesannya di kolom chat karena ada masalah koneksi. Untuk peserta teraktif yang ketiga, yang terakhir dari Imani Nuril Hakiki. Yang mana itu ya Mbak ya? Imani Nuril Hakiki, bisa on mic-nya. Ini Mbak atau Mas ini ya? Ini kayaknya Mbak ini, Nuril. Mbak Nuril, bisa on mic-nya Mbak Nuril? Halo Mbak Nuril, apakah ada di tempat? Mungkin para panitia bisa membantu untuk on mic Mbak Nuril. Oh ya, mengingatkan kembali terkait dengan sertifikatnya, teman-teman bisa isi link presentasi terlebih dahulu agar sertifikatnya keluar di teman-teman ya teman-teman. Ini sepertinya Mbak Nuril tidak ada respon. Kalau begitu mungkin kita pending terlebih dahulu. Mungkin Mbak Nuril bisa share kesan dan pesannya kepada panitia secara japri. Untuk acara hari ini saya kembalikan ke MC. Waktu dan tempat, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Lutfi dan selamat untuk para peserta Chinese Class yang mendapatkan reward pada Chinese Class tahun 2023 kali ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum itu, bila kita memulai acara ini dengan berdoa, tidak lupa kita menutup acara ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Semoga semua mendapatkan ilmu dan juga manfaat yang berguna serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta dan panitia yang menyempatkan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam acara Chinese Class pada siang hari ini. Saya selaku MC
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Aiko Zata, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Chinese class tahun depan.